Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bahagian 6. Bahagian 6 kita tengok muka surat 141. 141 bahagian cetusan minda 5. Apakah nilai sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter? Diameter tu pula yang mana? Ingat lagi tak diameter apa? Kalau tak ingat, boleh tengok balik video bahagian yang pertama. Hasil daripada cetusan minda 5, didapati bahawa bagi semua kedudukan titik R pada lilitan bulatan dicangkup oleh diameter PQ, nilai PRQ ialah 90 darjah. Maksudnya daripada satu bulatan yang punya bulatan dia akan ada satu pusat bulatan. Kemudian ada satu perentas yang merentasi pusat bulatan dan mengenai pada lilitan. Dia perentas yang lalu tengah-tengah. Perentas yang macam kita tengok lepas, perentas dia merentasi bulatan ni pada bahagian-bahagian mana-mana pun. Tapi kalau namanya dia lalu tu titik tengah perentas ni, maka dia akan jadi diameter. Diameter ni bila salah satu sudutnya, bila salah satu titiknya kita buatkan dia jadi satu segitiga. Ni adalah diameter. Dan satu lagi bucu. Dua bucu ni pada diameter. Bucu yang ketiga ni kena pada lilitan bulatan, maka akan terhasil sudut 90 darjah di situ. Sudut pada lilitan bulatan dicangkup oleh diameter ialah 90 darjah. Ni pada diameter. Pada diameter akan jadi 90 darjah. Jika PQR ialah semi bulatan, maka sudut PQR ialah 90 darjah. Maka dia akan mengambil bahagian separuh daripada bulatan. Sebab tu dia jadi semi bulatan. Semi ni maksudnya setengah. Okey, dia ada soalan kat tepi tu kan. Sudut diskusi. Adakah diameter merupakan satu perentas? Macam saya sebutkan tadi, ianya adalah satu perentas. Dia merentasi bulatan tersebut. Okay, kita tengok contoh 6. Muka surat 142. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O dengan titik-titik P, Q, R dan S dan terletak pada lilitan bulatan. P, Q, R, S letak pada lilitan. Lilitan diberi bahawa PR dan QR dan QS ialah diameter, hitung nilai Y. Macam kita dah buat tadi. Bila dia melalui diameter dan satu lagi kena pada bulatan, maka dia akan terhasil 90 darjah. Kat mana dah 90 darjah kat sini? Pertama sekali pada kat sini dengan kat sini. Dia akan berlaku 90 darjah. Kemudian dia nak Y. PR sama dengan QS. Satu bulatan yang betul lah bulatannya, maka dia akan jadi PR tu samalah dengan PS sebab diameter dia akan samalah panjang dia kan. Kemudian 2X tadi yang saya tunjukkan tu kan, X tambah X dia akan jadi 2X. Jadi 2X sama dengan 90 darjah. Maka X 1X sama dengan 45 darjah lah. Kemudian dia adalah bertentangan. Kat sini ada beberapa cara. Kalau tengok pada tingkatan 1, sudut, garis dan sudut. Jadi bahagian garisan ni sudut yang bersilang. Sudut bersilang dan dia adalah selari, maka kat sini adalah sudutnya sama. Sini X, sini X. Contoh situ X sama dengan Y. Maka Y sama dengan 45. Okey, juga kita boleh guna cara macam yang dalam buku teks ni dia bagi Y tambah X tambah sudut QRS. QRS ni adalah 90 darjah. Ni X, dia keluarkan segitiga kat sini. Segitiga kat sini. Sini 45. Kat sini dia 90. Sini dia Y. Jadi satu segitiga bersamaan
180 darjah. 45 tambah 90 tambah Y sama dengan 180. Jadi Y sama dengan 180 tolak 90 tolak 45. Kan sama dengan 45. Itulah, dia ada dua cara. Kita gunakan maklumat sudut bersilang ataupun segitiga. Dua-dua boleh. Okey. Kita terus kepada muka surat 143. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah sudut dalam bulatan? Sudut-sudut ni dalam bulatan. Kita dah kenal beberapa jenis sudut-sudut dalam bulatan. Jadi kita nak cuba menyelesaikan masalah pula. Contoh 7, sebuah arca. Ni arca ni dia macam satu monumen lah. Dibina dalam bentuk bulatan berpusat di O seperti pada rajah di sebelah. Titik-titik pada lilitan membentuk lengkuk PQ. Ni lengkuk PQ. Yang sama panjang dengan lengkuk QR. Dia dah cakap ni sama panjang. PQ sama panjang dengan QR. Garis SQ melalui O. SQ melalui O maksudnya dia adalah diameter. Maklumat-maklumat macam ni kita boleh tentukan. Kita boleh terus tulis tau. Diameter. Tentukan nilai sudut QSR kat sini dengan PQS. PQS. Okey. Pertama sekali kita tengok pada sudut. Kita tengok yang untuk QSR dulu. QSR macam kita dah belajar lepas, pada satu bulatan, lengkuk yang sama, satu pada titik tengah, satu pada lilitan bulatan. Yang pada lilitan bulatan contoh X, yang pada titik tengah adalah 2X. Betul? Jadi, kat sini kita gunakan konsep sudut QSR adalah 1/2 bagi sudut 50. Jadi kalau 1/2 dia adalah 25 darjah QSR. Okey, yang kedua. Ni A. B. PSQ adalah sama dengan QSR. Kenapa dia sama? Kita gunakan rule yang kita belajar sebelum ni. Bila satu sudut tu lengkuk yang sama, sudut yang berbeza, ataupun panjang lengkuk tu sama. Contoh sini 5, sini 5, maka sudutnya semua sama. Tadi kita dah dapat QSR tu 25, maka PSQ pun 25 sebab ni tadi dah cakap. Sebab tu lah bila dapat soalan, cuba untuk keluarkan maklumat-maklumat yang ada. Sama panjangnya. Dia kata PQ sama panjang dengan QR. Jadi kita letak tanda 2 tu. Jadi sudut QSR sama dengan sudut sudut apa tadi? QSR sama dengan PSQ, iaitu 25 darjah. Kemudian macam mana kita nak tahu PQS? Kita nak PQS. Kat sini kita gunakan pula rule yang kita belajar tadi. Satu sudut yang melalui diameter, satu sudut lagi duduk pada lilitan bulatan, maka dia adalah 90 darjah. Kat sini 90 darjah. Ni PSQ ni kan. PSQ. Kat sini PSQ awak ni adalah 25. Jadi awak tinggal cari PQS je. Atau kita letak X lah contohnya kan. Jadi 90 tambah 25 tambah sudut PQS sama dengan 180. Jadi 100 sudut PQS sama dengan 180 tolak 90 tolak 25 sama dengan 65.
Macam tu. Itulah namanya penyelesaian. Kita tengok pada keadaan dan kita faham, ingat balik apa yang pernah kita pelajari sebelum ni. Okay, itu saja. Nanti kita akan sambung pada sisi 4 kitaran pula. Daripada satu bulatan, dia ada kitaran di dalam bulatan tu bentuk satu segi 4. Sebelum jadi segi 3 semua kan. Kalau jadi segi 4 macam mana pula peraturan-peraturan dia. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.